Clear lah. Jadi malam ni kita nak terangkan pasal kenyataan ni lah. Sebab apa, yang bila berkaitan dengan Islamic State ni memang dia agak rasa macam terpanggil untuk menjawab, tuan-tuan. Saya rasa terpanggil untuk menjawab berkaitan dengan Islamic State ni. Syarih Ibrahim, Waalaikumsalam. Roslan, Muhammad Azhar. Teruskan perkongsian, tuan-tuan. Kongsi lagi. Share, like. Tuan, saya minta izin, saya isap rokok dulu, tuan. Cik Nan Utara, Waalaikumsalam, Cik Nan. Incah kita, Cik Ben, Korporal 70149, Abu Bakar Osman. Basirun Santiang, Waalaikumsalam. Betul. Korporal 70149. Ingat sampai mati nombor Cik Ben kita ingat. Dua nombor saya ingat. Korporal 70149 dengan Korporal 104995 Ismail Haji Yatain. Dua tu saya ingat. Yang lain saya tak ingat. Maknanya ada special lah sebab saya boleh ingat tu. Ijan salam, Waalaikumsalam. Apa Cik Ben ingat tak? Apa ni, Cik Ben mesti tak ingat dah. Kita ingat tu dia punya nombor dia. Azaz Vlog Melaka hadir. Ya, Azaz. Depa tu bukan tahu bab dosa pahala. Dosa pahala apa ni? Depa tu siapa dia? Depa tu ada banyak. Bagi nampak baju penerangan. Syafiq tahu nama nombor tak ingat, Cik Ben. Ni merajuk saya ingat siapa. Izzah Munir, Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Ya, Kak Sheila kita orang rumah Ustaz Khalid kena pastikan Ustaz undi kepada Perikatan Nasional Azad, Waalaikumsalam Azad. Teruskan perkongsian, tuan-tuan. Iskandar Shah, apa abang semua? Baik, alhamdulillah. Baik adanya. Ni apa yang saya nak cakap malam ni, tuan-tuan. Simpan betul-betul. Ilmu ni bukan senang saya nak bagi. Susah. Saya pun baca banyak nak dapat ilmu ni. Nak jawab dengan geng-geng hak duk menidakkan Islamic State ni. Islamic State ni maknanya negara Islam lah. Status negara. Jadi saya nak jawab malam ni. Mukris punya kenyataan tu saya nak jawab, tuan-tuan. Kat dalam live saya nak jawab. Secara penulisan pun saya nak jawab. Saya nak hantar ke dia direct tu. Bagi dia ada akal sikit. Alzad baru balik daripada Melaka. Tak ajak. Zack Pilot, Waalaikumsalam. Bila nak pergi Melaka, Cik Ben? Nanti Cik Ben. Kita pergi naik kereta perisai. Juhari Ishak, Waalaikumsalam. Dari Seremban. Salam Fik. Bila ni Fik? Macam semalamnya? Tak ada. Mereka suruh ni hari ni punya. Mereka suruh saya pakai baju penerangan buat live. Baru mereka tahu kata orang bersatu. Senang mereka nak undi, mereka nampak logo parti kan. Tu saya kata mereka duduk di rumah pakai baju biasa tadi. Mereka kata pakai baju ni. Tu saya pakai. Saya standby siap baju. Sebab mereka suruh saya pakai baju apa? F1 tu, pakai baju F1 berpeluh saya malam ni. Syam Syamila, Waalaikumsalam. Andy Norton, tuan, saya tak mau pergi ni tanpa lama malam ni. Nak jawab dua isu Isu yang pertamanya adalah berkaitan dengan kerajaan Negeri Kedah lah, tuan. Jadi Mukris keluar kenyataan. Dia kata dia tak setuju lah. Bukan dia kata dia tak setuju. Adalah kenyataan dia tu lebih kurang macam dia tak setuju lah dengan tindakan Menteri Besar. Apabila Menteri Besar ni tutup semua pusat-pusat loteri ni, nombor ni kan. So dia katalah dekat situ, kenyataan dia keluar dalam FMT. Dia cakap, Waalaikumsalam ada sesiapa yang memberi salam, tuan. Dia cakap kan, orang kata apa, bila nak claim Malaysia ni sebagai Islamic State,
Jadi kalau tanya saya tuan-tuan, bila kata dia buat keluar kenyataan macam tu, agak nampak macam dia ni mabuk sikit pun ada juga. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan baca dalam buku Dr. Dayan Dayana Abdul Hamid Shah. Dia ni seorang pensyarah di Universiti Malaya tuan-tuan. Dia ada terbitkan buku. Tajuk buku tu saya lupa dah. Dia lebih kurang macam Freedom Religious, lebih kurang macam tu lah. Dia punya tajuk dia tuan-tuan. Dia buku dia ada 2-3 macam tu ya. Tuan-tuan pergi check sendiri lah tajuk dia apa. Saya lupa. Tajuk dia, aduhai Allah lupa dah. Lupa tuan-tuan lah. Jadi ada sebuah buku dikeluarkan oleh Dr. Dayan Dayana Abdul Hamid Shah. Dia mengatakan bahawa orang kata apa, seorang Perdana Menteri hanya ada seorang Perdana Menteri di Malaysia ni yang claim Malaysia ni sebagai Islamic State semasa zaman pemerintahan dia, iaitu Tun Mahathir Mohamad tuan-tuan, bapa kepada Mukhriz Mahathir. Bapa kepada Mukhriz tuan-tuan, dia sendiri claim bahawa Malaysia adalah Islamic State. Dia claim pada tahun 1990 lebih, tak silap saya, 1990 lebih sekali dia claim. Lepas tu yang latest sekali dia claim pada tahun 2019 masa dia pergi ke Pakistan. Dia kata bahawa Malaysia adalah Islamic State dan juga akan melindungi semua negara Islam di dunia. Ini adalah apa yang ada di dalam buku Dr. Dayan Dayana Hamid Shah. Dan begitu juga dengan banyak buku yang diterbitkan oleh Tun Mahathir sendiri yang mengatakan bahawa Malaysia ini adalah fundamental Islamic State ataupun secara asasnya adalah negara Islam. Secara asas tuan-tuan, fundamental Islamic State dia sebut. Okey. Orang kata apa, sebab itulah apabila Mukhriz keluar kenyataan mengatakan bila nak claim Islamic State ni, inilah yang saya rasa macam pelik sikit. Sebab apa tuan-tuan? Sekiranya dia ni seorang wakil rakyat ataupun bekas MB yang orang kata apa, yang mempunyai pengetahuan berkenaan dengan penubuhan negara kita, maka dia akan tahu berkenaan dengan orang kata apa, status negara kita. Okey tuan-tuan, status negara kita ni status apa tuan-tuan? Islamic State ke ataupun secular state? So bila kita nak tahu tentang status penubuhan negara kita ni, kita kena rujuk kepada proses kemerdekaan. Itu laporan Suruhanjaya RIK tuan-tuan. Di dalam laporan Suruhanjaya RIK, di dalam muka surat 103 tuan-tuan, iaitu laporan yang dikeluarkan oleh Hakim Hamid. Kat sini saya nak baca pada tuan-tuan. Dekat sini pun dia ada sebut tuan-tuan. Dia sebut di sini di dalam muka surat 103, iaitu Islam as a state religion. Dia sebut di sini. Di dalam bahasa Inggeris tuan-tuan, it has been recommended by the Alliance ataupun Parti Perikatan telah pun orang kata apa, recommend that the constitution should contain a provision declaring Islam to be a religion of the state. Dia mengatakan bahawa telah pun direkomend oleh Parti Perikatan pada ketika itu untuk meletakkan provision di dalam perlembagaan yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. It was also recommended that it should be made clear in that provision that a declaration to the above effect will not impose any disability on non-Muslim citizen in professing, progressing and practicing their religion, and will not prevent the state from being a secular state. Jadi disambung kat situ lagi, as on this matter, the recommendation of the Alliance was unanimous. Their recommendation should be accepted and a provision to the following effect should be inserted in the Constitution either after Article 2 in Part 1 or at the beginning of Part X 111. Okay, dia sebut kat sini bahawa walaupun diletakkan Islam itu sebagai agama persekutuan, tetapi ia tidak menghalang agama-agama lain untuk dianuti ataupun ataupun orang kata professing ni, dianuti, progressing ni saya lupa. Jadi dia tidak menghalang untuk agama-agama lain untuk dipraktis dan juga dianuti. Sebab tu dalam perkara 3 dia ada sebut bahawa Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan. Diamalkan dengan aman dan damai di dalam mana-mana bahagian persekutuan. Begitu juga dalam perkara 11
menyebut bahawa berkenaan dengan freedom of religious ataupun disebut berkenaan dengan kebebasan beragama. Di mana orang kata apa, agama-agama lain boleh diamalkan ataupun dianut secara bebas di mana-mana bahagian persekutuan, tetapi tertakluk kepada Pakar 4 untuk menyebar untuk menyebarkannya, tuan-tuan. So di dalam laporan tersebut juga diteruskan dekat sini di mana Reid menyebut Reid menyebut Islam should be the religion of the state of Malaya. Dia sebut ini Islam should be the religion of the state of Malaya. Maksud dia apa? Islam haruslah dijadikan sebagai agama negara Tanah Melayu ataupun pada waktu itu dipanggil sebagai Malaya. And Islam should be the religion of the state of Malaya, but nothing in this article shall prevent any citizen professing any religion other than Islam who profess, practice and propagate that religion, nor shall any citizen be under any disability by reason of his being not a Muslim. Jadi tidak boleh memaksa dia ataupun tidak boleh menghalang dia bagi menganuti agama dia sendiri. Tetapi Islam adalah agama persekutuan. Ini adalah di dalam laporan Reid. Laporan Reid adalah sebelum tertubuhnya Perlembagaan Persekutuan 1957. Apabila tertubuhnya Perlembagaan Persekutuan 1957, di dalam Reid menyebut bahawa apa yang dicadangkan oleh Parti Perikatan dan apa yang dicadangkan oleh Reid sendiri bahawa Islam adalah agama persekutuan ataupun Malaya ini adalah Islamic State. Ni dalam Reid. Di dalam perlembagaan sendiri dalam perkara 3 menyebut bahawa Islam adalah agama persekutuan. So macam mana kita nak dapatkan status bagi persekutuan ni? Nak dapatkan status bagi persekutuan ni haruslah dibuka perkara 160 di bawah pasal yang kedua, tuan-tuan. Perkara 160 pasal 2 menyebut bahawa persekutuan tertubuh di bawah Perjanjian Persekutuan 1957. Persekutuan tertubuh di bawah Perjanjian Persekutuan 1957. So apabila dibukanya Perjanjian Persekutuan 1957, dia Perjanjian Persekutuan ni tak banyak, tuan-tuan. Dia ada the Act of Independence 1957. Dia ada dipanggil sebagai Proklamasi Kemerdekaan 1957. Dia ada perjanjian Perjanjian Persekutuan 1957. Dia cuma ada 4, tuan-tuan. Kalau tak silap saya lah, dia cuma ada 4 sahaja. The Act of Independence, the Act of Malaya, the Proclamation of Malaya, dengan the Agreement of Malaya 1957. Di dalam 4 dokumen ni menyebut bahawa the Federation adalah disebut persekutuan adalah negara yang bebas, berdaulat dan merdeka. Dia sebut di situ bahawa persekutuan adalah negara. So sebab itu bila kita membaca berkenaan dengan Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong adalah ketua bagi persekutuan. Tetapi dengan menggantikan perkataan persekutuan itu dengan negara, maka dijadikan Yang di-Pertuan Agong adalah sebagai ketua negara. Begitu juga dengan perlembagaan. Perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi di persekutuan. Maka digantikan perkataan persekutuan itu dengan negara, maka dijadikan perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi di negara. Begitu juga dengan Islam. Islam adalah agama bagi persekutuan dan digantikan perkataan persekutuan itu dengan negara, maka dia jadilah Islam adalah agama negara. So dekat sini, tuan-tuan, Islam dekat sini Malaysia was the Islamic State semasa merdeka. So apa Mukris duk merepek nak suruh claim the Islamic State ni? Apa dia nak merepeknya? Dan apa yang ditulis oleh Reid bahawa dia tidak boleh juga mengatakan bahawa negara ini bukan secular state adalah daripada sudut undang-undang. Sebab daripada sudut undang-undang, Islamic State ini bermakna negara yang menggunakan sepenuhnya undang-undang. Orang kata apa? Yang berkaitan dengan Muslim. Undang-undang yang berkaitan dengan
Islam tu sendiri. Sebab itulah dikatakan bahawa Islamic State daripada sudut undang-undang. Yang dikatakan secular state ni adalah sebab apa? Sebab undang-undang yang digunakan oleh negara kita, dia ada dua. Yang British dan juga yang Islamicnya. Sebab tu di dalam perkara 121 1A, di dalam perlembagaan menyebut bahawa ada dua bidang kuasa mahkamah. Itu Mahkamah Tinggi di Malaya, itu Mahkamah Persekutuan, dan juga Mahkamah Syariah. Sebab itu dia katakan tidak boleh juga mengatakan bahawa dia bukan secular state daripada sudut konteks undang-undang yang digunakan dekat dalam negara kita. Orang kata apa? Status dia, status negara Malaysia ni adalah Islamic State. So, Mukris duk merapu apa? Okey, tuan, minta maaf, sangkut sikit. Dia duk merapu apa? Maka dekat sini, untuk apa nak claim bahawa Malaysia ni Islamic State, sedangkan Malaysia dah memang Islamic State. Walaupun Malaysia ini adalah Islamic State, tetapi asas, orang kata apa, agama Islam ataupun asas dalam perlembagaan, dia tidak menghalang agama-agama lain untuk nak praktis agama dia sendiri. Begitu juga macam negara-negara Islam yang lain, macam di negara Arab dan sebagainya. Walaupun dia Islamic State, tetapi masih lagi ada orang Yahudi, orang Kristian dan sebagainya. Sebab Islam, apa yang Islam bawa adalah bukan pemaksaan ataupun memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Bagimu adalah agamamu. Tetapi di dalam konteks Islam, sesiapa yang nak menerima Islam, maka dia boleh menerima Islam. Sebab itulah masih ada lagi agama-agama lain, dan di dalam perlembagaan jelas memberitahu agama-agama lain boleh dianuti dan diamalkan dekat mana-mana bahagian persekutuan. Jadi inilah yang harus difahami oleh orang kata apa, seluruh rakyat Malaysia, tuan. Yang mana yang tak berapa nak faham tu boleh bertanya, tuan. Sendak orang kata apa, sengkak pula, tuan, pakai plekat ni. Nak menapas susah. So yang mana yang tak berapa nak faham tu boleh bertanya. Kot nak berdebat pun boleh juga berkenaan dengan isu ni. Nak berdebat pun boleh juga berkenaan dengan isu ni. So, timbul tuan-tuan istilah Islamic State ataupun secular state dan sebagainya. Cantik statement yang berfakta. Ya, betul. Cik Manan. So, bila orang tanya kita, negara Malaysia ni negara apa? Negara Islam. Berdasarkan apa? Berdasarkan perjanjian yang telah dibuat, berdasarkan perlembagaan, dan juga berdasarkan proses-proses untuk menubuhkan negara ini. Orang kata apa? Bila nak cerita dia punya sejarah dia lagi ni lah, tuan-tuan. Orang kata apa? RIT meletakkan Islam ini adalah agama persekutuan sebab apa? Berpandukan sejarah. Orang kata apa? Penemuan sejarah dan sebagainya. Orang kata apa? Sebelum Portugis ataupun Belanda jajah tanah Melayu, tanah Melayu ini memangnya negara Islam. Dia berpandukan kepada orang kata apa? Hukum Kanun Melaka. Dan dia, orang kata apa? Dia juga berpandukan kepada orang kata apa? Macam-macam lagi lah undang-undang yang mereka menyemak. Yang meletakkan Islam itu wujud sebelum datangnya penjajah dekat tanah Melayu. Sebab itulah dia meletakkan. So bila kita nak cerita benda tu memang agak makan masa agak, tuan-tuan. Sebab dia nak kena buka banyak buku-buku. Okey, tuan-tuan, tu adalah berkenaan dengan Islam Islam adalah agama persekutuan. Okey, tuan, yang mana nak tanya boleh. Yang berapa yang nak tanya rujukan saya ke, yang nak tanya ambil kat mana ke rujukan tu, boleh bertanya. Sebelum kita masuk berkaitan dengan pilihan raya Negeri Melaka. Yang mana nak tanya rujukan boleh, tuan. Bising sangat. Okey, tuan, mana nak tanya rujukan boleh. Nanti kita akan berkongsi rujukan. Mukris ni dia pening sikit, tuan. Mukris dia pening sikit. Dan dia sendiri juga pening dengan penulisan yang ditulis oleh bapak dia sendiri.
Sepatutnya tuan-tuan seorang anak ni dia kena membaca lah kan apa yang pak dia menulis. Fik berkenaan dengan jenama apa nama ni? Jenama arak apa cerita ulas sikit. Yang tu nanti kita akan cerita berkenaan dengan benda tu timah tu Arak ni tuan-tuan, dia sebenarnya saya nak cerita pada tuan-tuan sejarah arak ni dia 1974 tuan-tuan. Dia sebenarnya asal dia adalah orang kata apa kesilapan Tun Razak dulu. Apabila dia meluluskan apa nama kilang tersebut tu dulu. Sebab orang kata apa masa dia meluluskan tu belum lagi orang kata apa kerajaan Hittite yang mengatakan tersebut tu adalah arak. Pada waktu itu dia dikategorikan sebagai kilang minuman biasa yang mengeluarkan air orang kata apa bertenaga dan sebagainya ni. Jadi itu dia jadi masalah sikit lah bila dia dah lulus kat dalam negara kita. Itu jadi masalah dia. Sebab tu waktu 80-an dulu dia ada keluar kat iklan kat dalam RTM, radio dan sebagainya. Jadi itu yang jadi masalah dia tuan-tuan. Bila kita nak cerita tentang orang kata apa kedudukan ni apa semua. Dia yang paling penting sekarang ni dia bukan proses tu. Dia macam mana kita nak halang orang Islam ni dia minum arak. Itu yang perlu kita fikir tu. Orang kata apa nak hentikan tu memang agak sukar lah. Orang kata apa dan negara-negara Islam yang lain pun ada keluarkan juga. So orang kata apa sekarang ni macam mana kita nak halang orang minum itu yang lebih penting untuk ni lah kita fikir tuan-tuan G5, waalaikumsalam G5. Okey tuan-tuan Okey, yang seterusnya tuan-tuan tu adalah berkaitan dengan Islamic State. Arak timah ni tuan-tuan dia sepatutnya kena haramkan terus. Bila nak haramkan terus dia jadi masalah. Sebab apa? Nak menubuhkan negara kita ni dia punya asas dia adalah multiracial. So bila sebut tentang multiracial country ni dia kena minta lah orang kata apa semua pihak ni kena bersetuju. Yang jadi masalahnya sekarang ni walaupun arak tu adalah benda yang tidak baik, arak tu tidak pernah dihalalkan oleh mana-mana agama dekat dunia ni pun, masalahnya masih ada lagi orang yang nak kepada benda tu. Dia macam juga dengan apa nama judi dan sebagainya ni. Dia boleh je haramkan. Dia masalahnya orang yang duk buat ni lah orang yang nak kepada benda tu. Dia bila kata rakyat Malaysia ni bersepakat untuk mengharamkan maka mudah ya. Mudah je untuk haramkan apa nama Casbird ataupun mana-mana liquor punya kilang ni semua. Boleh haramkan. Sebab apa? Dia bila kita nak menubuhkan negara kita ni dia punya asas dia adalah multiracial. So sebab itulah isu yang sering dimainkan oleh orang kata apa HAP dan sebagainya ni adalah asas penubuhan negara Malaysia ni adalah multiracial. So bila multiracial dia perlu mengikut orang kata apa kehendak semua kaum. So sekarang ni dia perlu difahamkan oleh semua kaum yang mengatakan benda itu adalah benda yang tidak baik. Benda itu adalah benda yang orang kata apa yang boleh merosakkan diri sendiri dan juga apa nama ni keluarga dia. Itu yang perlu difahami oleh semua orang tuan. Okey, itu berkaitan dengan apa nama ni liquor tu liquor timah. Okey tuan, yang seterusnya adalah berkaitan dengan pendedahan yang dibuat semalam tuan-tuan. Hari ni rakyat duk ingat Barisan Nasional je yang rembat pasir dan sebagainya ni. Dia semalam ni bila Cikgu Bat buat pendedahan semalam maka rakyat haruslah meneliti tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Bencana yang dihadapi oleh rakyat di Melaka hari ini adalah disebabkan ketua menteri mereka yang sebelum ini. Yang mana yang berada di dalam Pakatan Harapan dan juga yang berada di dalam Barisan Nasional. Mereka ni telah pun orang kata apa membenarkan syarikat untuk mengambil pasir dekat hutan simpan. So bila dia benarkan syarikat tertentu ataupun dia punya kroni dia untuk ambil pasir dekat hutan simpan, maka dia akan menyebabkan orang kata apa lumpur-lumpur ini akan mengalir pergi dekat sungai. So apabila lumpur mengalir pergi dekat sungai, maka orang kata apa had
ketinggian sungai itu dia akan berkurang. Disebabkan itulah banjir yang besar dia berlaku dekat negeri Melaka. Ini disebabkan oleh Ketua Menteri Melaka, dua-dua tuan-tuan, Raub dan juga Adli. Yang mana ada bukti dan juga ada dokumen yang menunjukkan bahawa semasa pemerintahan mereka, mereka membenarkan kroni-kroni mereka mengambil hasil dekat hutan simpan. So bila dia ambil hasil, sudah tentu tuan-tuan, benda-benda lain pun dia akan ambil juga. Sebab apa? Dia nak buka laluan. Dia akan ambil balak dan sebagainya. So, bila dia masuk ambil balak dan juga pasir dekat hutan simpan, dia akan mengganggu. Orang kata apa? Pusat hadahan hujan. Dia akan mengganggu pusat hadahan hujan ni yang menyebabkan lumpur-lumpur mengalir. Dia mengalir pergi dekat sungai. Itulah yang menyebabkan baru-baru ini Melaka banjir besar tuan-tuan. So rakyat di Melaka haruslah membuat orang kata apa keputusan, khususnya penjawat awam yang akan mengundi besok tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sewaktu berlakunya bencana banjir ni, ada seorang penjawat awam yang korban disebabkan oleh orang kata apa pihak-pihak yang mengambil rasuah dan juga menyalahgunakan kuasa tuan-tuan. Mereka membunuh nyawa penjawat awam dan juga mereka membunuh nyawa rakyat-rakyat di Melaka hanya kerana mereka nakkan kesenangan. Hanya kerana mereka nakkan duit. Duit yang mereka jual pasir dan juga duit yang mereka jual balak dan sebagainya. So hari ini rakyat di Melaka tahu. Rakyat di Melaka haruslah membuka mata. Apa yang paling penting bagi mereka adalah untuk memilih seorang pemimpin yang berintegriti. Memilih seorang pemimpin yang berprinsip. Yang mana dia bukan menjadi seorang wakil rakyat, hanya dia menganggap bahawa dengan dia menjadi seorang wakil rakyat ini, ia adalah orang kata apa? Ia adalah suatu pekerjaan untuk dia. So bila dia menganggap bahawa ini adalah suatu pekerjaan bagi dia, maka sudah tentu dia akan mengaut keuntungan dan juga dia akan menggunakan kuasa dia untuk melantik isteri, anak-anak ataupun keluarga yang lain tu untuk mendapatkan jawatan kat dalam kerajaan negeri. Begitu jugalah dia menggunakan kroni-kroni dia. Untuk apa? Dia menggunakan kuasa dia untuk melantik kroni-kroni dia untuk dia mendapatkan komisen ataupun untuk dia mendapatkan hasil daripada kontrak yang dia luluskan. Ini adalah orang kata apa? Perkara yang tidak baik untuk rakyat Melaka. Yang boleh menggugat bukan sekadar ekonomi rakyat di Melaka, malah boleh menggugat nyawa rakyat di Melaka. So rakyat di Melaka haruslah membuka mata mereka dan melihat Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini, yang mana hari ini mereka menyebut berkenaan dengan integriti, mereka menyebut berkenaan dengan prinsip moral dan sebagainya. Tetapi mereka inilah orang-orang yang tidak ada pendirian. Mereka menipu rakyat. Malah mereka tidak malu tuan-tuan. Dekat luar negara tuan-tuan, sekiranya lah seorang pemimpin yang mana dia ni ada skandal yang melibatkan rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa, maka dia akan malu untuk bertanding. Dia akan resign. Malah dia akan hilang terus dekat dalam muka dunia ni. Dia akan mengasingkan diri dia. Dekat Malaysia ada. Dekat Malaysia, walaupun mereka ni adalah orang yang orang kata apa perasuah dan sebagainya, orang yang mencuri dan sebagainya, mereka masih lagi nak bertanding. Sebab apa? Sebab rakyat di Malaysia ini pemikirannya hanya melihat kepada branded. Hanya melihat kepada parti. So dia melihat hanya sekadar bendera saja. So walaupun orang tu rasuah, walaupun orang tu adalah orang yang tidak beramanah, maka rakyat di Malaysia akan pilih dia atas dasar bendera dia. Atas dasar bendera parti dia. So inilah yang menyebabkan Malaysia hingga hari ini tuan-tuan. Malaysia hingga hari ini mundur. Hari ini tuan-tuan, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional menjanjikan bulan dan bintang.
And dia nak buat itu, nak buat ini, dia nak buat internet lah, nak buat itulah, smart city, macam-macam. Sebelum ini mereka janjikan untuk buat smart, orang kata apa, smart city Melaka. And orang kata apa, sekarang ni pun mereka menjanjikan benda yang lebih kurang juga. And so sekarang ni wakil-wakil rakyat ni hanya menjanjikan saja. Menjanjikan saja sebab mereka tahu rakyat di Malaysia ni hanya melihat kepada bendera semata-mata. And so rakyat hari ni dia perlulah berubah, tuan-tuan. Rakyat di Melaka dia perlulah berubah, yang mana rakyat di Malaysia ataupun di Melaka ini mereka mestilah pemikiran mereka ni seperti negara-negara luar. Negara-negara luar ini mereka maju kerana apa? Kerana mereka mengatakan bahawa politik ini adalah kuasa rakyat. And itu sistem demokrasi ini adalah kuasa rakyat. And maka mana-mana pemimpin ataupun parti yang meletakkan calon yang tidak berintegriti ataupun beramanah, maka rakyat akan menolak. And so rakyat di Malaysia pun kena buat benda yang sama. Ni ada dengar dekat Melaka, ada orang Melayu nak mogok lah, benci dengan politik dan sebagainya. Ni adalah perkara yang salah, tuan-tuan. Perjuangan yang sia-sia. Apabila orang Melayu mogok, apabila orang Melayu ini dia tidak keluar mengundi dan sebagainya, maka dia akan memberi kelebihan untuk perasuah ni semua and bebas, dan juga untuk mereka menang kat dalam pilihan raya, dan di akhirnya mereka menggunakan nama rakyat. Mereka mengatakan rakyat yang memilih mereka, rakyat yang menerima mereka, sedangkan mereka adalah orang kata apa, pesalah. Mereka adalah penjenayah, dan mereka menjual nama rakyat. Mereka menang kerana rakyat memilih mereka, sedangkan rakyat yang keluar mengundi memilih mereka itu adalah di antara mereka saja, bukan rakyat di Melaka. So rakyat di Melaka ni kena buat keputusan yang bijak. Semua kena keluar mengundi, yang muda, yang tua, makcik-makcik kita semua kena keluar mengundi. Mengundi untuk siapa? Bukan mengundi untuk orang lain, mengundi untuk diri sendiri. Untuk menentukan, orang kata apa, matlamat ataupun menentukan, bukan matlamat, tuan-tuan. Untuk menentukan bahawa negeri Melaka ini akan berlakunya perubahan. Negeri Melaka ini akan maju. Negeri Melaka ini akan, orang kata apa nama sebelum ni, tuan-tuan, petang tadi, live Barisan Nasional, dia bagi tahu apa? Melaka ini telah terkenal di mata dunia. Dan apabila Barisan Nasional menang, maka Barisan Nasional akan memastikan Melaka akan menjadi sebuah induk di dunia sebagaimana zaman pemerintahan Melaka dulu. And so inilah peluang rakyat Melaka ni, dia perlu fikir. Barisan Nasional bukan setahun dua duduk di Melaka. Barisan Nasional duduk berpuluh tahun di Melaka. Baru hari ni nak janji nak jadikan Melaka ini sebuah tempat yang mana dunia memandangnya macam urun ke-15 dulu. Sedangkan mereka duduk di Melaka sejak tahun 1957. Mereka duduk di Melaka sehingga ke hari ini. Dan masih ada lagi rakyat Melaka yang kata hidup BN, hidup BM, hidup BM. Hidup apa? Bila rakyat undi BN, maka mampu rakyat. Dan hingga bila-bila pun rakyat di Melaka ini akan diketepikan. Yang senang lenang hanyalah orang Barisan Nasional. Dia punya ketua bahagian dia, dia punya timbalan ketua bahagian dia, dia punya ketua cawangan dia dan sebagainya. Begitu juga dengan Hakata Harapan. Hakata Harapan ini mempunyai penyakit yang lebih kurang dengan Barisan Nasional juga. Mereka menyertai, orang kata apa, politik, dan dengan menganggap bahawa dengan menyertai politik ini mereka boleh mengubah masa depan mereka. Bukan mengubah masa depan negara dan juga bangsa. Mereka menganggap dengan menyertai politik mereka boleh menjadikan diri mereka ini Datuk Seri, Tan Sri dan sebagainya. Mereka menyertai politik untuk menjamin masa depan sendiri. Sebab itulah mereka menyamun. Sebab itulah mereka merompak. Sebab apa? Sebab mereka nak mencapai kepada kekayaan. Mereka berlumba-lumba. And ada orang kata apa? Rumah yang harga 100 juta. Ada rumah yang harga 500 juta. And setiap tahun bercuti dekat London dan sebagainya.
Sebab mereka nak menikmati kekayaan hasil titik peluh rakyat. Ini yang jadi masalah dia. Rakyat di Melaka dan juga rakyat di Malaysia, dan dia perlu melihat benda ini. Fik, nak tanya sikit, peti undi awal boleh bagi jaminan tak bertukar ataupun manipulasi ya? Dia selalunya penjawat awam ni, saya nak bagi tahu, undi awal ni selalunya dia memang secure lah. And dia memang secure tuan-tuan. Dan kalau nak cerita daripada sudut dia nak tukar undi ke tak tu, saya tak pasti dah. And kalau nak cerita tentang undi penjawat awam ni, dia mungkin boleh dimanipulasikan berdasarkan bos dia lah. Bos dia ni dekat dengan orang mana. Orang kata apa, kalau bos dia ni menyokong kepada Pakatan Harapan, maka dia akan promosi sikit lah. Undi lah Pakatan Harapan ni sebab wakil ni adalah member dia. Dia macam tu lah. Dia punya orang kata apa, keadaan dia selalunya. Okey tuan-tuan. Hari ni kita nak buka peluang tuan-tuan untuk orang lain nak berbisi tuan-tuan. Hari ni penat sikit tuan-tuan. Saya main akro tadi tuan-tuan. Menyawa pun saya tak lepas. Okey, yang mana yang nak berbisi, yang nak berkongsikan pendapat mereka, boleh tuan-tuan. Boleh orang kata apa, berbisi dengan saya. Fi, Raub akan lawan dengan Mas Emerenti tu, Fi. Ya betul ya. So rakyat kena pilih lah Mas Emerenti tuan. Mas Emerenti ni bukan baru politik tuan. Dia lama dah, rakyat di Melaka kenal dia lama dah. Dan sepanjang dia menjawat jawatan, sepanjang dia menjadi wakil rakyat, dia bukan pernah kena kes skandal rasuah pun. So rakyat di Melaka kena buka mata lah. Raub ni, dia dah memang terang-terang dia ni penyamun. So orang kata apa, sebab apa rakyat nak pergi memilih juga orang yang menyamun ni. Raub pun buat video. Pilihlah Raub ni sebab Raub ni adalah orang yang lahir di situ. Raub ni asal dia adalah kampung kat situ. Bukan macam tu. Hak kira lah kat mana dia lahir pun. Kalau dia tu adalah penjenayah, maka dia tetap juga adalah sebagai seorang penjenayah. Jadi itulah yang rakyat Melaka kena nilai tuan. Okey tuan, yang mana nak bising dengan saya boleh bising dengan saya. Melaka terbaik di bawah kerajaan PN dan disegani negeri-negeri lain. Betul tuan-tuan. Sebab apa sekarang ni kerajaan Perikatan Nasional belum lagi pernah mentadbir negeri Melaka. So rakyat perlulah memberi orang kata apa, kelebihan untuk kerajaan Perikatan Nasional menunjukkan dia punya prestasi dia. Lagipun tuan-tuan, kerajaan Perikatan Nasional ini dia begitu telus dan juga jujur. Sebab apa? Sebab dia melancarkan jawatan kuasa pemantau. Di mana orang kata apa, rakyat negeri Melaka sendiri yang boleh memantau sama ada kerajaan Perikatan Nasional ni buat kerja ataupun tak. Dia bukan macam Barisan Nasional dan sebagainya. Cik Manan Ali nak masuk setiap malam masuk Hari ni penat sikit. Hari ni kita bagi Cik Manan Ali kita. Ada orang lain pun yang nak bisi juga, boleh bisi tuan malam ni. Assalamualaikum Encik Manan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semalam dia semalam kemarin dulu berdiri, semalam duduk ni bersila pula. Lepas ni apa pula? Tidur pula. Tak ni duduk kat dapur Fik. Ya. Lama lain sangkut sikit je Manan Betullah. Okey, Encik Manan teruskan. Terengganu ni memang keadaan cuaca belum lagi baik lah. Ya. Okey Fik, saya nak respon sikit apa yang Fik ulas di peringkat awal tadi tu tentang agama Islam adalah agama rasmi persekutuan. Adapun agama-agama yang lain bebas untuk diamalkan. Cik, bukan rasmi. Yang ni orang perlu memahami dia ada perbezaan di antara agama rasmi dan juga agama persekutuan. Agama rasmi ni adalah agama yang digunakan untuk tujuan rasmi Ya. Macam kerajaan, macam istana ataupun pejabat-pejabat kerajaan. Di dalam perlembagaan Islam adalah
agama persekutuan. Bukan rasmi ya. Dia kena Ya. buang perkataan rasmi. Ya. Islam adalah agama persekutuan. Adapun agama-agama yang lain bebas untuk diamalkan. Fik, Ya. berkenaan dengan perkara ni, kita kena berbalik kepada konsep Islam itu sendiri. Ya, bahawa kalau kita baca wirid selepas daripada solat, kita akan baca wirid yang panjang, tapi saya ambil dia punya potongan tu yang menyebut la ikraha fiddin. Jadi itu konsep yang kita nak bagi faham dekat semua dalam masyarakat majmuk negara kita ni, bahawa Islam telah pun meletakkan bahawa agama Islam itu tak ada paksaan. Dia tak ada paksaan. Dia adalah datangnya daripada taufik dan hidayah Allah, di mana bila Allah Taala menghendaki seseorang itu untuk dipilih untuk beragama Islam, maka dia akan menganuti Islam. Adapun bila kita bercerita tentang taufik dan hidayah ni, kadang-kadang kalau kita tengok berapa ramai orang yang menganuti Islam ini ataupun daripada agama-agama yang lain convert kepada Islam, ada di kalangan mereka yang daripada awal lagi telah pun menyusuri agama Islam ni, dengan arti kata lain belajar, walaupun pada ketika itu belum lagi mengucap syahadah, tapi dah ambil tahu. Kita nampak berlaku dalam perkara ni. Jadi itulah keindahan ataupun kesyumulan Islam itu, di mana sifatnya tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Itu dia. Kemudian ada di kalangan mereka yang merasa agak rigid ataupun mungkin agak orang kata tak boleh nak terima Islam ni, sebab kadang-kadang mereka melihat akan batang tubuh mereka-mereka yang beragama Islam, yang banyak tidak orang kata pegang sungguh-sungguh agama itu sebagai orang kata the way of life. Ramai di kalangan kita memahami bahawa agama itu tertakluk kepada religius saja, kepercayaan saja. Bahkan sebenarnya agama Islam ini meliputi, semalam pun kita dah sebut dah tentang empat aspek yang utama, yang kita sebut muamalat, munakahat, jinayah, hatta siasah. Siasah ni adalah politik. Siasah adalah politik, ia termasuk dalam hal agama. Kalau tidak masakan Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan menubuhkan agama. Itu dia. Bahkan tugas pertama Nabi setelah berhijrah ke Madinah iaitu menyatukan dua kelompok yang besar. Dua kelompok yang besar iaitu di kalangan kaum Aus dan Khazraj. Jadi dua ni dah beratus tahun bertelagah. Tetapi dengan datangnya Nabi membawa Islam itu, maka disatukan. Jadi apa maknanya? Islam juga sifatnya ialah nahnu du'a la khuda. Agama Islam itu iaitu menasihat, menyeru, bukan menghukum. La khuda. Bukan menghukum. Apa nama jelas sikit macam mana? Ya. Sebab selalu benda ni orang kata sering kali kita berbahas dengan mereka-mereka ni kan, macam saya sendiri pernah berbahas dengan mereka-mereka yang anti-Islam ni. Dia yang menjadi masalah dalam negara kita ini bukan masalah kita nak terang kat mereka tentang Islam yang macam kita duk sebut kat mereka ni. Mungkin benda ni difahami oleh orang Islam tu berkaitan dengan bagimu agamamu, bagiku agamaku, dan macam Cik Manan sebut tadi berkaitan dengan pengertian ayat Quran dan sebagainya. Apa yang saya nak cuba fahamkan kepada orang bukan Islam ni, dia mudah saja. Cerita dia mudah saja. Negara kita ataupun mana-mana negara di dunia ini berperang kerana agama. Berperang kerana agama. Negara kita 1969. Semua berperang kerana orang kata agama dan sebagainya. Dekat Western world mungkin ada 100 days war.
Lepas tu ada perang antara Hitler. Hitler perang kerana dia benci kepada Jews dan juga orang kata apa kerana dia benci kepada Kristian. Begitu juga dengan pihak-pihak yang lain lah. Yang adanya kejatuhan dia panggil sebagai apa? The Knight Templar dan sebagainya, semua berperang kerana keagamaan. Ya. Sebab itu apa yang diterapkan semasa kita menubuhkan negara Malaysia ni yang harus difahami oleh semua orang adalah tidak mengganggu gugat mana-mana keagamaan. Dalam rukun negara dia meletakkan kepercayaan kepada Tuhan. Asalkan dia mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Maknanya dia ni mana-mana orang pun tak kisahlah sama ada dia Muslim, dia Kristian, dia Hindus ataupun dia Buddha dan sebagainya, dia percaya kepada anutan dia dan dia tidak orang kata apa menggunakan agama dia untuk berperang dengan orang lain. Tetapi apa yang jadi masalah dalam negara kita hari ini adalah wujudnya pihak-pihak yang digelar sebagai Islamofobia. Mereka ini mengambil dakwah daripada Barat yang mengatakan Islam ini adalah kumpulan teroris dan agama yang disebarkan melalui pedang dan sebagainya. Sedangkan mereka ini tidak mempunyai pengetahuan langsung. Mana-mana agama di dunia pun mesti ada kumpulan-kumpulan ekstremis yang tertentu. Bukan je Islam saja. Semua agama di dunia dia ada pentaksub yang berlebihan yang dia menubuhkan sebuah kumpulan untuk nak perang dengan orang. Bukan kata Islam saja, semua agama ada. Jadi yang jadi masalah ni ada sekelompok yang kecil yang menggelar diri mereka ni sebagai Islamofobia. Mereka ini suka mengganggu gugat berkaitan dengan agama Islam. Itu yang jadi masalahnya. Dia nak isu sunat wanita boleh sunat tak boleh sunat. Ini adalah agama Islam. Islam bagi tahu kata oh dia mesti kena sunat. Bagi agama lain yang tak perlu sunat mampu fikir apa lah. But Islam bagi tahu macam tu. Berkaitan dengan sembahyang Jumaat, dia duk abang siapa buat sembahyang Jumaat buatlah hari Ahad. Dia orang kata apa selari dengan semua orang kata apa anutan yang lain berkaitan dengan apa nama ni bahaya Islam kenapa apa nama bahaya ni perlu diletakkan Islam sedangkan dia ni bukan ada orang kata apa dia bukan boleh fikir dan sebagainya. Semua mereka ni adalah anti Islam. Ini yang jadi masalahnya. Apa yang perlu difahami oleh rakyat Malaysia ni senang saja. Di dalam perlembagaan ni senang saja. Islam adalah agama persekutuan daripada sudut identiti sebab the majority of Malays yang ada dekat tanah Melayu sebelum datangnya orang India, orang Cina ataupun British sendiri, mereka ini adalah orang Melayu yang beragama Islam. Majoriti secara identitinya adalah negara Islam. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. So selesai benda ni. Selesai masalah ni. Yang jadi masalahnya adalah ni pihak-pihak yang tak berapa nak memahami, yang benci sangat dengan Islam ni bukan sebab apa? Sebab dia ni yang lebih orang kata apa? Lebih-lebih nak orang kata apa? Ekstremis dengan dia punya anutan dia nak bawa, dia nak memaksa semua orang untuk menerima agama dia. Ini yang jadi masalah. Ada kelompok orang kata apa nama ni Kristian evangelis lah, Jews punya apa nama Jews Israel yang masuk Malaysia yang nak menentang Islam. Ni yang jadi masalah dalam negara kita. Ya, teruskan. Ya, apa ni tambah sikit apa yang Fik ketengahkan ni, kita mudah saja Fik, ya, sebagai orang Islam bila mana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai satu panduan, jadi kat situ semua dah lengkap dah Fik. Semua dah lengkap dah. Contoh kalau kita cerita tentang Islamofobia. Okey, saya pernah mendengar hujah yang disampaikan oleh Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang tentang bagaimana musuh-musuh Islam itu senantiasa merancang. Senantiasa merancang untuk mencelarukan. Jadi apa hujah dia? Hujah dia dalam Quran ada menyebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan reda dengan kehidupan orang Islam ni sehingga mereka akan usahakan
agar di kalangan orang Islam ini akan ikut mereka, terpengaruh dengan mereka, atau paling kurang mereka akan merancang untuk ketidakstabilan Islam itu. Jadi Islamofobia ini adalah sebahagian daripada agenda yang boleh mencelarukan, dan hasil daripada itu maka timbul perbalahan kelompok-kelompok agama. Jadi di situ sebenarnya. Jadi bila kita rujuk kepada ayat Allah tadi tu mudah je, Afiq. Mudah saja. Sebab tu insya-Allah kita sebagai orang Islam tak kira lah parti PAS ke, Bersatu ke, UMNO ke, PKR ke, Amanah ke, kita kena selak sungguh-sungguh apa yang dalam kerangka kehidupan kita ini kita tahu yang Islam itu sendiri memang ada musuh. Islam itu sendiri memang ada musuh. Sebab itu konsep yang digunakan oleh PAS yang saya nampak dia lebih menerangkan. Lebih menerangkan supaya apa? Supaya nantinya rakyat pelan-pelan akan faham, dan daripada kefahaman itu maka dia akan merangkumi keseluruhan soal kepimpinan, ya, memilih pemimpin. Bahkan kalau kita merujuk kepada satu hadis Nabi SAW yang famous, yang ramai orang tahu, bila kamu melihat kemungkaran hendaklah kamu cegah dengan tangan, yang kedua dengan mulut, ataupun benci dalam hati. Benci dalam hati. Benci dalam hati itu adalah selemah-lemah iman. Tetapi ruang yang kita ada hari ini, ya, perlembagaan membenarkan untuk kita bebas bercakap dalam ruang lingkup, tidak ada unsur-unsur apa orang kata yang boleh perkauman dan juga. Ya. Ya, apa nama, nak mencelah sikit Cik Manan, sebab kat sini ada orang India, orang Cina. Dia senang kita nak faham dalam konsep ni adalah negara kita ditubuhkan atas dia punya fundamental dia adalah liberal demokratik. And sebuah negara liberal demokratik. And so bila kita ambil kepada liberal demokratik, negara kita ni mengamalkan kepada liberty, kebebasan. Bila kita sebut tentang kebebasan, dia tidak seharusnya pergi ke arah perkauman dan juga pergi ke arah keagamaan. Sebab daripada sudut keagamaan, setiap orang individu tu ada hak bebas bagi diri dia untuk menentukan agama apa yang dia nak anuti dan apakah kepercayaan yang dia nak. Dan ini adalah daripada sudut kebebasan seorang individu. Makanya di sini agama is the personal thing. Agama adalah berkaitan dengan orang kata individu tu sendiri. So kenapa ada pihak-pihak yang tertentu yang tak faham benda ni? Ini yang jadi masalahnya. Maknanya di sini adalah cukup simple, cukup example. Untuk agama Islam, Islam itu yang harus tentukan berkaitan dengan agama dia. Ini ada dalam perlembagaan. Jadi Islam yang harus tentukan berkaitan dengan agama dia. Untuk agama Buddha, maka Buddha yang tentukan berkaitan dengan agama dia. Untuk Kristian, Kristian yang menentukan berkaitan dengan agama dia. Sebab setiap orang ada kebebasan yang dijamin di dalam perlembagaan. Dan apabila ada the freedom of speech ataupun the freedom of expression, dia tidak seharusnya digunakan untuk menghasut kepada kebencian terhadap sesuatu agama ataupun kebencian terhadap sesuatu kaum. Dia adalah kebebasan bercakap dan juga ekspresi ini adalah daripada sudut mencernakan idea, mengkritik apa salah guna kuasa, menyemak imbang kerajaan dan sebagainya. Bukan untuk menggunakan bagi tujuan menghasut kepada perkara-perkara yang tertentu. Perkara ini tidak difahami oleh pihak-pihak di sebelah kata hadapan. Kalau kita nak cerita bab orang Islam dah faham dah benda ni. Sebab memang dalam agama Islam pun diajak benda tu. Untuk agama, ya, untuk Islam adalah bagimu adalah agamamu. Islam dah ajak dah benda tu, dan Rasulullah sendiri ajak untuk tidak mengkritik mana-mana agama yang lain. Islam memang dah practicing benda tu. Tetapi yang jadi masalahnya ada pihak tertentu yang tak faham, yang suka nak mencampuri urusan agama orang lain. Ini yang menjadi teras utama yang jadi masalah kat dalam negara kita, yang sepatutnya pihak-pihak ini kita kena buang. Pihak-pihak yang berhaluan kiri, yang resis, yang Islamofobia dan sebagainya.
Memang semua agama nak orang memahami agama dia. Tetapi bidang tu bidang apa dia nak kena pergi. Sebab negara kita ni dia ada sistem. Sistem dia. Sekiranya nak bercerita tentang perbezaan agama, dia kena pergi belajar dekat universiti. Dia kena ambil kos macam Nick Zawawi ambil tu. Dia kena ambil kos berkaitan dengan perbezaan agama. Baru dia boleh berbahas di peringkat university level. Dia tidak boleh pergi dekat luar untuk bercakap nak tukar Jumaat pergi hari Ahad, nak bercakap tentang zakat. Tak boleh. Sebab itulah apa yang perlu difahami oleh kita, negara kita mengamalkan benda tu. So simple saja. So orang Hindu dia buat saja berkaitan dengan agama dia, dan dia tak perlu nak kritik mana-mana agama yang lain. Begitu juga dengan orang Islam. Begitu juga dengan Kristian, begitu juga dengan Buddha. Sebab itulah yang dipraktikkan oleh negara kita yang membawa keamanan sehingga merdeka. Merdeka 1957 hinggalah wujudnya DAP. Pada tahun 1974 yang menyebabkan orang perang disebabkan status agama dan juga status kaum. Yang mewujudkan perang ni adalah DAP. Sebab itulah rakyat perlu menolak mereka. Ya, teruskan Cik Manan. Ya, betul Fik. Apa yang Fik sebut tu sebahagian daripadanya. Apapun Fik, dia Islam ni sifatnya adalah praktikal. Itu yang harus kita faham juga. Berapa ramai di kalangan kita, maaf saya bercakap untuk orang kata recharge diri saya sendiri. Dengan tidak maknanya menuduh siapa-siapa. Saya nak recharge diri saya. Betapa kita orang Islam ni banyak sangat benda-benda yang telah pun kita tinggalkan. Maka dengan sebab itu orang melihat bahawa Islam ni dia tak orang kata tak hebat. Sedangkan Islam itu sebenarnya sangat hebat. Contoh di zaman Nabi SAW, berapa ramai orang yang menganuti Islam itu dengan konsep apa yang diketengahkan oleh Nabi. Dakwah ni Fik, dia banyak kategori. Ada satu dia, nama dia dakwah ad-dakwah bilhal. Ad-dakwah bilhal ini iaitu dengan mempamerkan akhlak. Akhlak yang baik. Dan berkebajikan. Akhlak yang baik dan berkebajikan. Ini adalah satu konsep dakwah yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW menyebabkan orang yang bukan Islam tertarik dengan Islam. Bukannya menggunakan konsep maki hamun apa semua, tak ada. Tak ada. Jadi hari ini sebab tu saya kata kita kena berbalik kepada mengamalkan Islam itu, mempraktikkan Islam itu secara menyeluruh. Kenapa? Sebab Allah menyeru kita sebagai orang Islam ini, masuklah ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Tak boleh ambil sebahagian, buang sebahagian. Tak boleh. Dan inilah kepincangan yang berlaku hari ini, Fik, yang diusahakan oleh PAS untuk memahamkan bahawa di kalangan kita ni, Fik, insya-Allah saya sangat yakin, Fik, bila contoh sekarang kerajaan yang ada, di mana yang berhormat Senator Ustaz Idris Ahmad sebagai Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri, yang saya kira perlu bergabung dengan Tan Sri Anwar Musa yang memegang Menteri Komunikasi. Ada penerangan apa semua. Sebab apa? Dia mesti kena akrab dua ni. Untuk apa? Untuk disampaikan mesej Islam itu. Berbalik kepada apa yang saya sebut tadi, Fik, kalaulah baginda Nabi mengingatkan kita bagaimana kalau kita melihat kemungkaran itu perlu ditegah dengan tangan, dengan mulut dan selemah-lemah iman dengan hati. Kita nak berbalik kepada apa yang berlaku dalam pilihan raya di negeri Melaka. Kita kena pergi ke situ. Dan hari ini Cik Manan, saya selah sikit.
Apa yang kita bahaskan sini adalah berkaitan dengan tadi kenyataan Mukris tu yang awal Cik Manan ni berkenaan dengan Islamic State. Sangkut, Ni Fiz, kita nak sangkut. masuk kepada pilihan raya. Okey, apa nama pilihan raya Negeri Melaka. Okey, apabila Cik Manan terangkan ni, ada satu yang saya tertarik untuk sampaikan kepada tuan-tuan bila saya ada baca statement DAP dan sebagainya. Isu berkaitan dengan judi alkohol ni adalah bukan isu agama sebenarnya. Weh, sangkut, weh. Dia adalah Sangkut. Saya tak boleh dengar apa. Okey dah, isu berkaitan dengan judi dan alkohol ni, dia memang adalah salah satu daripada isu agama. Tetapi yang lebih utama dibincangkan ini adalah isu berkaitan dengan sosial manusia. Kalau kita berpandangkan daripada sudut macam DAP sebut, disebabkan PAS ini adalah parti Islam, maka PAS akan haramkan alkohol, PAS akan haramkan judi. Sebab dia bodoh. Dia tak pernah pergi Kelantan. Mana ada PAS sentuh kuil pun. Ada lagi kuil-kuil agama lain dan sebagainya yang masih dipraktiskan di di Kelantan, dan di dalam PAS itu sendiri masih ada orang India, orang Cina dan sebagainya yang duduk bersama-sama dengan PAS. Saya tak boleh tangkap langsung apa yang Fiz cakap. Memang sangkut. Dah. Okey, saya ulang balik. Okey Okey, sekarang boleh Sekarang boleh. Okey, isu yang dibincangkan tadi yang peringkat awal tadi adalah berkaitan dengan kenyataan Mukris berkaitan dengan Islamic State. Apa yang saya nak terangkan di sini, isu berkaitan dengan judi dan juga alkohol ini, dia memang part of the religious matter. Tetapi yang paling utama adalah berkaitan dengan isu sosial manusia. Ini yang perlu difahami oleh semua orang ni, semua kaum di Malaysia. Sebab apa? Kalau macam DAP kata disebabkan lebay PAS ni nak haram judi, haram arak. Dekat Kelantan, ada kuil yang PAS roboh? Ada pemaksaan untuk orang bukan Islam masuk dalam Islam kat dalam Kelantan Terengganu? Tidak ada. Sedangkan dalam parti PAS itu sendiri ada orang India dengan orang Cina yang duduk bersama-sama dengan PAS. Ini yang perlu difahami oleh seluruh rakyat di Malaysia yang tak pernah sampai di Kelantan, tak pernah sampai di Terengganu, yang tidak tahu tentang situasi di Kelantan dan Terengganu. Kalau kita sebut daripada segi sosial manusia, sebab itulah timbalan Menteri Agama daripada PAS, dia tanya kepada wartawan tu, you suka tak kalau laki you main judi? Sebab apa? This is the social issue. Tidak ada, kalau kita nak cerita tentang agama, agama mana yang benarkan judi dengan alkohol ni? Cuba suruh mereka bagi tahu. Agama mana yang bagi tahu? Ada kitab mana yang ada bagi tahu kita boleh benda ni? Semua agama tak bagi benda ni. Sebab apa? Dia merosakkan manusia, merosakkan keluarga, merosakkan persekitaran manusia tu. Dia merosakkan. Sebab itu tindakan yang diambil oleh Menteri Besar Kedah daripada PAS ni bukanlah daripada sudut agama, bukan daripada sudut pegangan dia tu, walaupun memang benda ni haram dalam Islam, tetapi bukan daripada sudut pegangan dia, tetapi dia melihat kepada keseluruhan keadaan sosial rakyat di Malaysia. Sebab itu dijawab oleh dia bahawa judi ini tidak bagus. Dia merosakkan institusi kekeluargaan. Berapa ramai wanita yang berlakunya penceraian disebabkan oleh judi. Berapa ramai keluarga yang bercerai disebabkan oleh judi. Berapa ramai nyawa yang mati disebabkan oleh mabuk. Sebab itulah dia buat keputusan di negeri Kedah ini untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran semua masyarakat berbilang kaum, tak kira latar belakang agama. Sebab tidak ada agama pun yang membenarkan judi dan juga arak ni. Tetapi DAP, bila dia nampak PAS je, lebay PAS lah, lebay PAS. Sebab dia tahu rakyat Malaysia tak semua pernah pergi Kelantan. Tak semua rakyat Malaysia pergi Terengganu. Sebab tu dia bila awak keluar dengan kenyataan ni lebay PAS. Lebay PAS bila memerintah Malaysia, maka semua dia akan haramkan. Dia tak bawa pemikiran rakyat Malaysia ke arah benda yang lebih baik. Dia nak main juga sebab DAP ni sebuah parti yang resis, sebuah parti yang feminis. Apa sahaja isu, dia akan bawa pergi kepada isu perkauman. Tetapi kalau rakyat Malaysia dan semua bangsa bersatu hati, dan semua bangsa tak kira India, Melayu, orang Cina bersatu hati, berfikiran dengan waras, menolak isu perkauman dan juga isu agama ni, dia fikir waras, mabuk ni baik ke? Judi ni baik ke? Adakah judi ni menyebabkan orang ini menjadi sejahtera dan juga makmur? Adakah mabuk ni menyebabkan orang sejahtera dan juga makmur? Maka kita akan dapat jawapan yang sama. Orang India pun tak setuju. Dia kata mabuk ni benda yang tak bagus. Judi benda yang tak bagus. Orang Cina pun akan cakap benda yang sama. Oh tak boleh lah. Ini judi lah. Dia lugi duit.
Dia duit, dia pergi kerja penat-penat, dia kasih hentam judi sana, dia punya keluarga apa makan pun tak tahu. Orang Cina pun akan cakap, mabuk ni tak bagus ya lo, mabuk dia tak bagus ya, dia punya otak sudah gila, dia balik nanti dia rogol dia punya anak ke, and dia buat apa-apa kan, nanti susah dia pergi langgar orang mati kan. Semua bangsa akan cakap bahawa benda ni adalah satu benda yang tak baik. So apabila benda yang tak baik ni, kenapa harus diteruskan? Kenapa DAP nak letak, oh lebay PAS? Mana-mana manusia pun tak kira lah. Sekiranya PAS tidak buat, mesti ada orang lain yang berfikir berkenaan dengan rakyat, berfikir dengan kesejahteraan dan juga kemakmuran rakyat. Dia akan bertindak perkara yang sama juga. Bukan disebabkan lebay duduk atas kepala dia. Tak kisahlah sekiranya dia seorang India yang berintegriti, yang berprinsip, yang menolak duit rasuah, yang melihat keadaan rakyat. Dia juga akan menolak judi dan juga alkohol ni semua. Dan begitu juga dengan orang Cina. Orang Cina juga akan menolak sekiranya dia seorang yang berprinsip, bermoral, dan dia orang yang berintegriti, beramanah, yang dia memikir rakyat di bawah, dia akan menolak. Dia masalah mereka ni yang menerima sebab apa? Sebab mereka buka kilang arak. Dan mereka yang menjadi hoki judi. Sebab tu mereka marah. Bukan sebab mereka lihat kepada rakyat. Bukan sebab isu lebay. Bukan sebab isu lebay. Sebab mereka nak dapat peruntukan ni dekat mana. Tu isu utama dia. And so inilah harus dibuka oleh mata semua kaum di Malaysia. Cina kan, India kan, Melayu kan, benda ni tidak baik. Sepatutnya apa yang dibuat oleh PAS ni dipandang mulia. Sebab apa? Dia memikirkan hal rakyat di bawah. Dan hal orang kata apa? Rumah tangga orang dan sebagainya. Ya, teruskan. Apa nama Cik Manan? Ya, Cik Manan. Ya, Cik Manan. Ya, teruskan. Ya, sangkut. Okey, Fik. Berkenaan dengan isu arak ni, yang pertama sekali, itu hak mereka. Nah, itu adalah hak mereka. Nah, apapun seperti mana yang dijawab oleh Menteri Agama tu, kamu nak ke suami kamu berjudi, mabuk apa semua, nah. Sebab apa? Perkara yang penting juga dalam Islam ni dia menjaga akal. Nah, antara syarat sah seseorang tu solat iaitu dia waras. Dia bukan orang yang tak berakal. Nah, dia bukan orang gila. Nah, itu dia. Jadi pentingnya Islam ni untuk nak jaga akal. Islam juga turun untuk jaga nasab, nak jaga keturunan. Sebab itu dalam kenapa? Kerana nak jaga keturunan. Nah, Islam juga turun untuk nak jaga darah. Kenapa? Inilah benda yang kadang-kadang boleh bila berlaku silap faham yang memungkinkan membawa kepada permusuhan kaum yang menyebabkan pertumpahan darah. Nampak tak? Jadi kat sini Fik, insya-Allah yakin dan percaya satu-satu perjuangan yang berasaskan kepada Islam, insya-Allah janji Allah Islam akan menang. Nah, tinggal lagi kita yang bertindak untuk menyampaikan. Walaupun apa yang kita sampaikan sepatah pun insya-Allah untuk kebaikan, insya-Allah pasti ada manfaat dia. Nabi sebut balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku, kata Nabi, walaupun sepotong ayat. Dengan niat dan tujuan yang baik, insya-Allah kita boleh kebaikan bersama. Dan dalam konteks yang disebut tadi tu, hari ini kita nak mengajak pengundi di Melaka ini mengambil apa yang disaran oleh Nabi. Jika kamu tengok kemungkaran, ubah dengan tangan. Ni masa untuk kita ubah dengan tangan. Ubah dengan tangan tak semestinya pergi tampak dia ke apa, bukan gitu. Sekarang dalam konteks pilihan raya, caleg ataupun pangkah tu yang menandakan bahawa kita tidak setuju dengan kemungkaran yang dilakukan. Dan kita ada ruang macam Syafiq buat live ni. Kenapa? Sebab konsepnya untuk menerangkan. Menegur apa semua. Sebab dalam Islam ni, walau sepahit mana pun, qulil haq walau kana murra. Bercakaplah perkara yang benar ni walaupun
pahit untuk didengar, pahit untuk diterima. Tapi hakikatnya begitu. Jadi sekarang ni insya-Allah kita dalam usaha ini dan saya melihat pentingnya PRM Melaka ini, apa isu kita perlu lantik blok Perikatan Nasional ni. Acap kali saya ulang, minta maaf banyaklah. Sebab apa? Sebab saya melihat dalam blok Perikatan Nasional ini di kalangan komponen-komponen yang very cool. Dan adanya PAS yang sudah lama berjuang untuk apa namanya orang kata mengajak masyarakat dalam negara kita ni, ya, yang kita tahu konsep masyarakat kita ni adalah masyarakat majmuk. Kemajmukan itu tidak menghalang mesej Islam ini sampai. Bahkan Islam itulah tujuannya turunnya, kenapa nak menyampaikan mesej ini kepada semua, kepada semua. Dan insya-Allah bila orang yang menerima secara berlapang dada, melihat akan akhlak-akhlak apa namanya pemimpin-pemimpin Islam. Islam ni kadang-kadang dia akan tercalar bila melihat peribadi yang Islam tetapi dia tidak mempamerkan apa nama ni keindahan Islam itu. Contoh dalam konteks orang yang berkuasa. Bila berlakunya apa nama ni rasuah, salah guna kuasa, apa nama ni macam-macam perkara yang menyebabkan maknanya di situ tak ada integriti. Dan Islam sangat mementingkan soal integriti. Kenapa? Integriti ni Fik, mudah saja. Integriti ni kalau kita nak cerita 4 sifat yang ada pada Nabi. Integriti ni awal-awal lagi 4 sifat yang ada pada Nabi itu disebut amanah. Amanah. Amanah inilah integriti. Dan bila seseorang yang tak amanah, dia tidak berintegriti, bermakna dia berlaku khianat. Hari ini di PRM Melaka isu ni sebenarnya. Jadi adakah kita nak apa namanya mengekalkan pimpinan-pimpinan yang tidak integriti? Ini isu dia, terutamanya orang muda dan seluruh pengundi di Melaka ni. Jadi insya-Allah kita berusaha ke arah ini pasti satu masa apa namanya negara kita ini akan menuju kepada suasana yang lebih baik insya-Allah. Itu keyakinan saya lah Fik. Dan sedikit respon awal pada malam ni insya-Allah. Cik Manan ni ada orang apa nama nak bisi dengan saya ni, nama dia Abu Zarim. Okey, sekejap sebelum saya menamatkan bisi dengan Cik Manan, minta maaf Cik Manan sebab ada request saya nak terangkan kepada rakyat ni, integriti ni kenapa penting sangat integriti ni. Rakyat kata integriti ni, mereka tak apa nak faham integriti ni. Sebab apa penting? Kita bagi bahasa lemel lah bagi mereka faham cukup senang. Sebenarnya contohlah kalau katalah sebuah negeri tu, sebenarnya hasil yang ada kepada negeri tu banyak. Sebenarnya nilai-nilai yang diambil oleh mereka ni boleh membantu ramai manusia. Ya. Sebagai contohnya lah, sebab apa wujudnya orang kata apa masyarakat yang menganggur, masyarakat yang susah dan sebagainya ni, sebab apa wujud ni? Kena kaji sebab apa wujud ni. Sedangkan kerajaan banyak buat daripada tahun 1971 lagi. Kita buat dasar ekonomi baru. Dan kita buat dasar bumi putera. Kita buat macam-macam dasar kita buat. Sebab apa masih ada lagi bumi putera ni yang tak maju, yang menganggur, yang tidak ada peluang dan sebagainya. Sebab apa? Ini yang rakyat perlu tahu. Sebab isu ni adalah integriti. Sebab hasil yang mereka ambil tu bukan sikit tuan-tuan. Rumah yang mereka bina tu 100-200 juta. Kalau kita bahagilah 100 juta ni boleh dibinanya sebuah kilang ataupun 5 buah kilang lah. Dan kita boleh buatnya industri yang mewujudkan beribu peluang pekerjaan. Tetapi 100 juta ni dihabiskan untuk buat rumah dia saja. Buat villa dia saja. So rakyat yang sengsara. Ni isu apa? Integriti. Dan sebagai contohnya duit yang dia ambil, yang bubuh dalam akaun mereka. Mereka ni asal ni siapa dia? Ni rakyat kena tengok. Mereka ni asal tidak ada apa-apa pun. Setiap orang ni tidak ada apa-apa kecuali dia ni orang kata apa keturunan raja lah. Keturunan raja kan, keturunan orang besar kan mestilah duit dia banyak. Bilion-bilion ringgit. Bagi orang yang berpolitik biasa macam Adli, macam Raub ni orang biasa. Tak mungkinlah umur mereka lah ni, mereka ada penyimpanan mereka sampai 1 bilion sampai 100 juta. Tak mungkin. Anggap mereka ni macam
iri rakyat yang biasa. Mereka ni rakyat biasa. Paling kuat pun mereka boleh ada 1 juta pun banyak ada lah orang kata. Tapi mereka ni ambil simpan kat bawah tangga rumah. Simpan dalam akaun beratus juta. Ni hak rakyat yang sepatutnya boleh dibinanya peluang pekerjaan. Boleh membantu orang-orang yang OKU yang tak boleh kerja, yang susah ni. Boleh bantu ibu-ibu tunggal. Tapi mereka ambil duit tu. Mereka bagi ke anak mereka. Mereka beli kereta, mereka beli rumah. Ni adalah pembaziran. Pembaziran wang rakyat yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat secara adil dan sama. Tak kira semua kau. Orang Cina ke, orang India ke, orang Melayu ke. Dia orang kata apa? Menikmati secara adil dan juga sama. Yang jadi masalahnya adalah kerana pemimpin yang tidak berintegriti ini mengambil hak-hak rakyat dan di akhirnya rakyat sengsara kerana nak mengkayakan keluarga mereka dan diri mereka. Sebab tu rakyat kena tolak mereka ni semua. Kalau rakyat tolak mereka, insya-Allah dilantiknya seorang pemimpin yang baik, yang mana dia menerima jawatan itu adalah kerana dia nak berbakti kepada rakyat, dia akan membawa kesenangan kepada rakyat. Ya, apa nama Cik Manan mungkin boleh gulung sikit kan sebelum saya awak naik rakan Ya. ni, Abu Zarim. Ya, betul Fik. Jadi sekarang kita masih lagi membahaskan soal integriti. Sebab tu saya kata tadi, sifat wajib yang ada pada Nabi itu iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Jadi dalam kerangka memahami 4 sifat penting yang ada pada baginda Nabi SAW itu, kita kena absorb benda tu. Kita kena absorb, kita kena serap dalam diri kita untuk apa? Kita implement. Untuk kita implement. Hari ini krisis integriti kepada pemimpin-pemimpin ini yang menjadi isu besar. Dan inilah perjuangan yang dibawa oleh PAS ini untuk sama-sama kita orang kata menghindari apa juga perkara yang tidak baik yang dilarang oleh agama dan berusaha untuk, sebab tu dalam konteks kita ni menyeru dalam 2 perkara serangkai serentak, mengajak perkara yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Ini konsep yang dianjurkan oleh Islam. Kalau sekadar menyeru pada yang baik, berapa banyak masjid dibina dalam negara kita. Tetapi kemungkaran juga tetap berleluasa, bermakna part yang kedua tu yang juga perlu bergerak seiring. Mengajak yang baik dan mencegah kepada kemungkaran. Inilah paksi perjuangan yang saya nampak yang dibawa oleh PAS. Dan Alhamdulillah kita ada sahabat di kalangan Bersatu. Dan sebenarnya rakan-rakan kita dalam UMNO pun seperti mana yang Syafiq pernah ulas, ya, ramai pun yang orang kata tak selari dengan apa yang ditunjukkan oleh kepimpinan mereka. Dan inilah yang perlu diterjemahkan di kalangan sahabat-sahabat kita UMNO yang orang kata faham tentang konsep mencegah perkara yang mungkar ini. Inilah yang perlu diterjemah dengan apa? Dengan kuasa menurunkan mereka, dengan erti tidak memilih mereka, memilih pemimpin yang berintegriti untuk diangkat, pemimpin yang amanah untuk diangkat, untuk memastikan apa? Kesejahteraan, kesejahteraan rakyat, sekaligus kestabilan negara. Sebab itu saya tertarik dan saya baca apa yang pernah dibentangkan oleh PAS dalam kerangka WINS. WINS, Wawasan Induk Negara Sejahtera. WINS yang digagaskan oleh PAS, saya nampak, very good lah dia punya tu. Contoh dalam soal cukai, mengambil daripada mereka yang kaya untuk diagihkan kepada mereka yang berhak. Nampak tak? Ini konsep pengagihan cukai di dalam Islam yang sepatutnya semua orang sekarang ni nak kena faham sungguh-sungguh. Jadi insya-Allah Fik, sebagai pergulungan kepada apa yang kita bincangkan malam ni, tak lain tak bukan 20 hari bulan angkat pemimpin yang berintegriti untuk melihat bahawa kestabilan negeri Melaka, dan insya-Allah pada PRU yang ke-15 nanti setia mendukung Perikatan Nasional untuk kita angkat sebuah orang kata kerangka kepimpinan yang mementingkan soal 3 benda yang selalu saya sebut, iaitu integrity, responsibility
dan ianya bersifat orang kata apa nama ni, Allahumma salli ala Muhammad. Ada lagi satu nak. Jadi ini benda yang harus kita angkat. Nah, jadi itu saja Fiq yang dapat saya bersama pada malam ini bagi kita sama-sama mengajar untuk memberi pencerahan. Tapi tadi itulah kena faham sungguh bahawa Islam ini konsep dia nahnu du'a la qada. Dia adalah mengajak, menyeru, tidak menghukum. Orang yang tak faham ni, itu yang menjadikan masalah besar. Pasal apa? Sikit-sikit nak ni orang. Tapi dalam konteks kita nak menerangkan kemungkaran-kemungkaran ini bukan sifatnya kita menghukum. Kita memaklumkan. Kita memberitahu supaya rakyat faham. Oh, guni. Jadi kalau guni ciri-ciri dia tak boleh. Kena cari orang yang amanah. Orang yang ada sidik yang membenarkan bahawa kepimpinan yang ada pada diri dia tu dia faham bahawa dia menanggung amanah yang besar, tanggungjawab yang besar di hadapan Allah. Pasal tu dalam Islam rukun iman dia ada 6. 6 ni Fik, buang satu habis fail. Dia beza dengan hukum Islam. Islam ada 5. Contoh, tak boleh buat haji kerana tak mampu faktor kesihatan ke apa ke. Duit ada tapi kerana kesihatan dia. Dia dalam konteks memenuhi hukum Islam, rukun Islam ini dengan rukun iman ini, kalau kita buang rukun iman yang ke-6 salah satu. Contohnya tidak percaya kepada qada dan qadar Allah. Fail, out. Tak dimasuk bilang. Jadi hak ni hak kita kena faham. Percaya kepada malaikat tu benda yang gaib. Percaya pada hari akhirat itu perkara yang gaib yang kita tak nampak. Tetapi keimanan inilah yang perlu kita terapkan pada diri kita. Bila mana adanya hari akhirat, bermakna ada hari perhitungan. Bila ada hari perhitungan, pastinya ada dosa dan pahala. Bila ada dosanya pahala, kesudahan kita hanya ada 2 tempat. Sama ada tempat yang buruk, waliya na'udzubillahi min dzalik, kita minta berlindung dengan Allah, ataupun Allah Ta'ala mengurniakan kita dengan nikmat syurga. Jadi semua di kalangan kita ni nak menyeru. Konsep kita, sebab tu saya kata nak berdakwah ni tak kata nak kena buh lebay atas kepala ke apa. Semua di kalangan kita ini merupakan da'i. Dan semua di kalangan sasaran di bawah kita itu yang masih lagi kurang faham tentang konsep pelaksanaan Islam ini disebut mad'u. Da'i, pendakwah, mad'u adalah sasaran untuk kita ajak mereka kepada kebaikan. Itu saja Fik. InsyaAllah kita jumpa lagi nah. Okey, Cik Manan, terima kasih. Okey, Cik Manan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mana yang tadi yang request tadi saya ada nampak dia. Boleh request lagi sekali minta maaf lama sangat tunggu seminit, 5 minit tunggu Abu Zarim tu tengok apa baru tuan Abu Zarim tadi mana Abu Zarim tadi yang nak berbisi tadi boleh request lagi sekali Abu Zarim. Dia macam hilang pula dah dekat sini. Request lagi sekali ataupun dia dah keluar dah. Okey tuan yang mana nak berbisi boleh bisi hilang dah Abu Zarim kita ni. Jadi isu utama dia tuan saya suka dengan ayat Cik Manan sebelum ni tuan dia diplek lah tuan dia jadi plek UMNO hari ni dia yang menjatuhkan kerajaan dia. Lepas tu dia duk berkempen duk salahkan orang lain nak suruh pilih dia. Siapa dia pergi jatuhkan kerajaan dia sendiri? Semalam Cik Manan kata. Dan inilah tuan-tuan besok adalah hari mengundi bagi penjawat awam tuan-tuan dia mengundi awal 16 hari bulan kan. 16 hari bulan besok lah kot kan. Yalah besok 16 hari bulan. Kan mengundi awal 20 hari bulan ni untuk semua orang. Dan kita mengharapkan tuan kemenangan dalam pilihan raya ni selalunya dia walaupun sedikit sebanyak ni dia bergantung jugalah kepada undi penjawat awam kan. Semua orang tahu hari ni penjawat awam pun dia juga menitik beratkan isu berkaitan dengan integriti ni. Sebab apa? Sebab selalunya yang dipersalahkan adalah pejabat awam di bawah. Sedangkan yang duk ambil duit banyak ni adalah orang di atas, orang-orang YB yang berpolitik ni. Masalahnya mereka ini dilindungi dan mereka kebal daripada segi undang-undang lah sebab mereka yang mengawal undang-undang dan mereka meletakkan kesalahan ke atas pejabat awam.
Malah juga mereka juga menganggap pejabat awam ni macam balaci mereka. And so sekarang ni lah pejabat awam harus menunjukkan and mereka juga adalah seorang rakyat yang mana mereka ini juga dijamin and oleh perlembagaan yang mereka berhak and daripada sistem demokrasi untuk menentukan and wakil manakah yang mereka ingin pilih dan wakil manakah yang mereka ingin pilih dan sebagainya. Ruslan Lan, biar kat dia Ruslan Lan nak layan dia susah, kita dah blok dia dah. Dia ni biasalah orang PH ni masalah dia dia duk kata, dia duk nampak silap kita ya. Silap dia punya pemimpin dia tak nampak, dia duk menegakkan benang yang basah. Jadi bila kita sebut Anwar ni seorang peliwat seorang yang dilaknat dia bukan nak lihat pada benda tu juga. Dia duk kata kat kita tu masalah gini nak terang banyak pun berkaitan dengan isu tu susah lah dan setiap manusia melakukan kesilapan dan juga setiap manusia ni ada benda bodoh-bodoh yang dia pernah buat sebelum-sebelum tu untuk mematangkan dia lah. Jadi nak terangkan pun buang masa ya. Orang bukan nak dengar pun. Berkenaan dengan isu-isu apa nama sedemikian tu. Jadi biarkan dia dengan orang kata apa dia punya hujah dia tu. Sebab apa? Mereka ini selalunya mereka tidak boleh melawan hujah orang, sebab itulah mereka duk main berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan peribadi. Ya, waalaikumsalam Abang Ahmad Awang Noh Salafi, UMNO jatuhkan kerajaan Melaka, DAP aja kena, itulah model politik depa, tak habis isu DAP naik cemut tapi memang DAP pun memang ada terlibat dengan mereka. Dan sekarang ni tuan-tuan, DAP dengan Barisan Nasional ni lebih kurang tuan. Sebab apa? Presiden UMNO tu adalah anak murid Anwar Ibrahim. DAP ni bergantung dengan Anwar Ibrahim. So terang-terang lah tuan, mengundi Barisan Nasional orang kata apa? Sama lah macam mengundi kepada Pakatan Harapan. Mengundi Pakatan Harapan adalah mengundi Barisan Nasional sebab dua-dua lebih kurang sama. Sekarang ni rakyat nak buat perubahan, kenalah undi Perikatan Nasional. Orang kata apa? Bila dia undi Barisan Nasional, sudah tentu perangai pun sama. Mereka ni nampak je bergaduh kat luar, tetapi di belakang kawan baik. Merompak bersekali. Merompak bersekali. Bolehlah pergi dekat page Cikgu Bat, tuan-tuan boleh dengar sendiri. Bukannya sikit anak tuan-tuan rompak. Rompak pasiak. Lepas tu rompak duit rakyat untuk buat apa nama ni rumah rasmi. Macam-macam benda lah yang mereka rompak. Saya dah blok lah. Okey, yang mana nak visi ni boleh visi tuan-tuan. Dia main sedu pula dah. Yang mana nak visi boleh visi dengan saya. Kalau tak ada yang visi, saya rasa cukup lah untuk malam ni. Semalam lama tuan-tuan. Kesian orang yang tengok kat YouTube. Orang yang tengok kat YouTube sampai 2 jam lebih. Okey tuan-tuan. Setakat saja untuk malam ni tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.